Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat kita berkumpul lagi untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita alhamdulillah dalam surah Al-Baqarah dan sedang bincangkan berkenaan dengan bahagian kedua surah Al-Baqarah, iaitu berkenaan dengan perkara-perkara yang melayakkan umat Islam untuk mendapat penguasaan di muka bumi ini. So, dia bahagian pertama kita bincangkan dulu, ada berkaitan dengan tajuk 168 kita bincangkan berkenaan tajuk Bani Israel dan kenapa mereka rakyat ditarik daripada mereka, dilucutkan daripada mereka ni penguasaan dan khilafah, hidayah dan khilafah, dulu sekali tak tarik. Kenapa daripada mereka dialih kepada kita, dan untuk kita layak, dan start daripada ayat Sayyakul Sufaha tu sampai sekarang kita bincang benda ni dah, berkenaan dengan kriteria ataupun amalan umat Islam itu sendiri. Kalau lebih spesifik 177, start daripada ayat tu datang kisos, datang berkenaan dengan wasiat, datang berkenaan dengan puasa, datang berkenaan dengan makan harta dengan batil, datang berkenaan dengan penentuan bulan-bulan ni, datang berkenaan dengan perang jihad, datang berkenaan dengan masalah haji, datang berkenaan dengan sampai sekarang. Yang sekarang kita dah start masuk dalam tajuk kekeluargaan, dengan apa yang hari itu kita bacakan, itu berkenaan dengan masalah haid dan juga masalah seorang tu macam ni dia buat hubungan dengan isteri dia. Baik, hari ini kita sambung lagi. Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Okey, berfirman Allah Ta'ala dalam ayat ni masih lagi berkaitan dan betulkan attitude kita, perangai kita, ataupun kadang manusia ni digunakan macam inilah, macam sumpah, macam kita bersumpah dan sebagainya. Di sini dekat ayat surah Al-Imran ada lagi sambungan, cuma kat sini kita ambil apa yang datang depan kita. Maksud dia, Allah Ta'ala firman, dan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu dengan nama Allah Ta'ala. Jangan jadikan sumpah-sumpah kamu dengan nama Allah Ta'ala untuk penghalang bagi kamu daripada kebaikan dan silaturahim apabila kamu bersumpah untuk meninggalkannya. Contoh macam, demi Allah aku tak nak bagi adik aku, demi Allah aku tak nak sekian. Dia saying macam tu, kemudian dijadikan alasan untuk tak nak sedekah daripada adik-adik dia, tak nak infak pada adik dia dan sebagainya, atau tak nak salurkan harta kepada kebajikan dan sebagainya, hanya kerana sumpah yang dia telah buat. Faham tak? Kadang-kadang orang tu gunakan lafaz sumpah tadi untuk menyekat diri daripada kebaikan. Mungkin kerana marah ke apa ke dan sebagainya, dilafazkan, kemudian lepas tu bila dah tenang balik dia tak nak berhenti. Tak boleh. Sepatutnya tak timur tajuk. Dan ini actually ini sama seperti Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur ayat 22, Allah Ta'ala nyatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Dan janganlah enggan tidak mahu ulil fadli minkum, orang yang punya kelebihan di kalangan kamu, wasa'ati, dan keluasan harta, keluasan hidup, untuk memberikan kepada siapa? Ulil qurba, orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan dia, wal masakin, orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang muhajirin fi sabilillah, berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Okey, ayat ni turun sebab ketika mana Aisyah radhiyallahu anha pernah dengar hadis ifki, hadis pembohongan, hadis tentang cerita bohong yang dibuat tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ingat kisah tu. Jadi kisah tu panjang, hadis, antara hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis tu datang ceritakan berkenaan apa jadi dan sebagainya. Dalam yang terlibat menyebarkan cerita berkenaan, ada orang yang bawah tanggungan Abu Bakar.
Tapi Abu Bakar tak ambil tindakan melainkan setelah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya pada permulaan tu Aisyah dia keluarkan lagi. Maksudnya jadi para sahabat Nabi di samping zakat, mereka ada orang dia tanggung di kalangan ahli keluarga dia sendiri. Dia tanggung berikan apa keluarkan harta dan sebagainya untuk orang-orang berkenaan. Dan di antara orang yang menyebarkan cerita tadi ada seorang tu terlibat, dia adalah orang yang menyebarkan cerita tersebut, dan dia adalah orang tanggungan Abu Bakar. Abu Bakar tanggung dia monthly, bagi sikit sebagainya. Tapi bila berlaku kes berkenaan dan Allah Ta'ala dah nyatakan bahawa benda tak betul, maka ketika itu Abu Bakar telah ambil keputusan tak nak bagi dah, tanggung dah kawan tadi. Maka dia Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran ni untuk kata janganlah orang yang ada kelebihan dengan kamu ni, janganlah enggan untuk apa? Untuk memberikan kepada orang hubungan keluargaan dengan dia, dan juga orang-orang miskin atau muhajirin fisabilillah. Ialah kerana benda tadi, jangan berhenti. Maksud dia apa benda konflik yang berlaku di antara kita dengan dia secara peribadi tu let go. Tapi pasal berkenaan infak teruskan. Pasal ini jalan syurga kita. Masalah dia dengan Allah Ta'ala, itu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita berikan. Jangan berikan benda berkenaan atas alasan kita tak nak bagi. Pasal dia hari tu kutuk anak saya, dia hari tu tak kawan dengan saya, anak saya lintas tak bagi salam. Orang perempuan sensitif buat ni, kan? Jumpa tak senyum pun, mak tadi tak senyum kat saya, aku biasa sedekah kat orang tu, kenapa tak senyum kat kau? Masalah. Itu yang jadi kes tu. Tak usah sedekah dah. Tak boleh. Jangan sekali-kali. Maka actually kadang-kadang benda ni, jadi Abu Bakar ketika dia marah tadi, dia actually apa marah yang timbul daripada Abu Bakar adalah benda yang legit, benda yang sah. Siapa yang tak marah kalau dia kata orang sebar berita bohong tak anak kita? Mana marah dalam Islam tadi tak pelik. Kita kata, bahkan macam Imam Syafi'i katalah, man ustughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang disuruh marah tapi tak marah, dia keledai. Whoever orang buat dia marah, dia tak marah, dia keledai. Pasal kita kata bereaksi dengan apa yang berlaku tadi. Macam Aisyah radhiyallahu anha bila dengar orang maki Rasulullah dengan bagi salam yang buruk. Para sahabat bila dengar Rasulullah SAW dia tarik pedang. Reaction mereka tu adalah tabi'i. Cuma masalah penyaluran marah tadi. Bila Aisyah maki orang Yahudi yang bagi salam Rasulullah tu, dia kata assalamualaikum, kan? Nabi kata wa'alaik. Jadi Aisyah marah dan Aisyah lafazkan dahsyat. Dia kata ke atas engkau laknat dan sekian dan kematian banyak, wahai anak kedai, anak kera dan babi. Dia bagi terus itu pada wanita, pada orang yang bagi salam pada Rasulullah tu, bukan wanita, orang yang bagi salam pada Rasulullah. Sampaikan Rasulullah kata hasbuk, qad balagh, kau dah melampau dah. Lepas tu Nabi Aisyah kata, Rasulullah kau tak dengar dia cakap apa? Nabi kata, kau tak dengar aku jawab apa? Kan dia lah, kau dengar, aku dengar dia cakap apa? Kau dengar tak aku jawab apa? Nabi kata akan dimakbulkan doa kita ke atas mereka, tak akan dimakbulkan doa mereka ke atas kita. Dan Allah Ta'ala tak suka, innallaha la yuhibbul fuhsya wa tafahush. Allah tak suka perbuatan keji, kata-kata keji. Jadi Nabi sekat Aisyah, tapi marah dia adalah benda yang munasabah. Jadi orang tu bila dia katakanlah keluarga dia kena, memang ada munasabah. Dia tak nak, dia marah munasabah. Tapi menginfakkan harta tadi benda lain. Orang tu mungkin bermusuhan dengan kita, tapi dia tetap jadi dia jadi asnaf zakat. Anda kena bantu dia. Tak boleh kata macam, tapi dia tak kawan dengan anak saya. Taklah, kisah. Tapi atuk dia dulu lestik atuk saya, kan? Actually benda jadi kes tu tak? Ada cerita dia dekat rumah saya, bapak saya lah, bapak saya. Dia actually suka lestik gagak. Kita orang belum parti, so gagak suka datang kacau parti. So dia beli guli yang kaca tu, marble kan, dia lestik gagak tu pakai uli. Pasal lebih tepat, kalau pakai batu dia lari. Dia polis tahu lah kan. Dia tu bulat, dia lagi accurate. So dia lestik lah, lestik punya lestik. Kena tak cerita lagi. Kan rumah kita macam ni, dia rumah teres kan, sini kita ujung 1, 2, 3, 4. So kat sini ada makcik, panggil makcik, kita panggil Cik Indon, Cik lah. Makcik tu keluar, satu hari dia keluar rumah, dia keluar nak pergi bagi ayam dia makan. Dia keluar kena berguli pada kepala. Lepas tu dia pergi kena kahwin. Dia cerita kat kena kahwin. Lepas tu, siapa budak mana dah hari tu, dia lestik ni kepala saya pun kena sikit-sikit. Mak saya waktu tu kebetulan pergi sama kan, potong bawang. Perempuan kan suka potong bawang kan hari kena kahwin ni kan. Zaman dulu kan kena ni, dia dengar tapi dia diam lah. Dia tahu suami dia yang potong yang lestik. Tu dia jadi cerita juga lah kan. Lestik di antara jiran-jiran kan kadang. Actually lestik kalau anak diorang tahu,
Kita tahu kot. Cerita ni kecil lama. Kita tahulah, kita sampai bapa saya cerita balik. Dia, saya tahu dia elastik. Mana ada orang kawasan tu yang boleh pakai elastik kecuali dia. Elastik tu elastik burung gagak. Saya elastik arah sini, pergi sana, jiran kat sana kena pula. Saya jaga bab ni. Jadi anyway, kisah tu. Jadi kadang-kadang kita marah orang tu, mungkin dia kutuk bapak kita. Dulu dia rampas, mungkin bapak dia rampas harta bapak kita. Tak timbul tajuk. Keturunan sebagainya patutnya hilang benda berkenaan. Bahkan kita kata infak kita dan sebagainya tak boleh menyebabkan, kerana kemarahan kita menyekat kita daripada buat kebaikan. Dia tak boleh. Tuhan kata wal ya'fu, nak kamu maafkan, wal yasfahu, berdamailah. Pasal kata ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, kamu tak nak Allah Taala ampunkan untuk kamu. Abu Bakar pun kata lepas tu, ya aku nak diampunkan, aku nak diampunkan. Dia berhenti. Mana dia dah sumpah tak nak bagi. Dia actually sumpah, demi Allah aku tak nak bagi dah. Pasal actually kerana marah dia kan. Tapi Allah Ta'ala suruh benda, Allah tak benarkan dia berhenti. Bahkan Nabi pun tak arahkan dia berhenti. Walaupun kita kata benda berkenaan ada sikit kan, untuk menghilangkan perasaan kita. Pasal kita kena percaya qadar. Manusia tadi kita diuji kita dengan manusia yang lain. So kita nak marah sampai bila pun tak selesai. Faham tak? So kita infakkan harta kita pada orang yang kita tak suka pun actually benda yang bagus. Lebih baik daripada kita infak pada orang yang kita suka sebenarnya. Okey, baik. Jadi orang terkadang ada orang yang berterusan di atas sumpah, di atas sumpah adalah berdosa pada pemilik dia. Okey. Dan cara dia untuk tu adalah dengan apa? Dia keluar daripada sumpah tadi dengan takfir. Dia kafarah sumpah berkenaan. Dia kena tebus sumpah tersebut. Actually benda ni kena ingat. Mana orang bersumpah ni boleh tebus sumpah sebenarnya. Sumpah dalam Islam ni, kita sumpah dengan Allah Ta'ala pun, kita boleh tebus sumpah berkenaan. Bukannya kita akan kekal bersama lama-lamanya di atas sumpah tersebut. Tak. Diajar dengan kita cara menebus sumpah. Ni kalau kita sampai bawah ni, tak tahu dia letak kat sini tidak. Kata letak nanti kan, kita kena baca ayat lain. Surah Maidah ayat 89. Ialah 89 90. Tapi okey, kat sini sebut, nanti kita sebut kemudian. Jadi memang kita kata kerana kekal di atas sumpah tadi, actually salah lah. Di atas sumpah tadi adalah berdosa bagi tuan dia. Jadi keluar dia kena keluar daripada sumpah tersebut dengan menebus sumpah tersebut. Tak boleh dia terus kekal. Kerana sumpah untuk tak buat baik itu tak boleh. Sumpah tak nak semayang, sumpah tak nak jaga kaki ke Mekah. Apa hal? Kan? Dia gaduh dengan pakcik jual tudung ke, jual telekung ke, jual batu akik tu, menyampah sangat. Demi Allah tak nak datang dekat Mekah kerana mana boleh macam tu. Kan? Tak bolehlah kita bersumpah untuk benda-benda yang mungkar atau benda-benda yang kita Allah Ta'ala kata jangan kamu jadikan Allah Ta'ala ni urdatan li aimanikum. So penyekat bagi bahan bagi untuk sumpah kamu, bahawa yang menyekat kamu daripada buat baik, bertakwa dan membuat pendamaian di antara manusia. Jangan jadikan Allah Ta'ala. Kamu nak buat benda berkenaan, jangan kaitkan Allah Ta'ala dekat situ. Bahkan kalau kamu kata tapi saya dah sumpah, batalkan sumpah tadi. Batal sumpah tadi dengan cara yang kita insya-Allah nanti kita akan sebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Nabi kata, wallahi, Nabi sabda, ya wallahi, demi Allah, di ay yalijja ahadukum bi yaminihi fi ahlihi athimun lahu indallah min ay yu'ta kafaratuhu allati iftarada alaihi. Bahawa seorang kamu ni memasukkan dengan sumpah dia pada ahli keluarga dia. Maksudnya dia sumpah tak nak bagi, tak nak sekian pada ahli keluarga dia sendiri. Kan, demi Allah kau jangan jejak kaki rumah aku. Demi Allah aku tak nak jejak kaki rumah kau. Gini dah jadi kes jadi adik gaduh adik-beradik. Kemudian sumpah, main sumpah-sumpah tak nak datang rumah masing-masing. Kan demi Allah tak nak jejak kaki. Demi Allah aku tak nak makan makanan engkau lagi. Kan apa hal? Kan? Kerana kadang-kadang kita tahu ini masukkan sumpah tu dalam keluarga dia sendiri. Dia masukkan sumpah sebut dalam keluarga dia sendiri. Okay? Dosa, lebih berdosa padanya di sisi Allah Taala. Lebih berdosa di sisi baginya di sisi Allah Taala min ayyu'tiya kafaratuhu allati ifdara alaihi, berbanding dengan dia menebus, dia memberikan kafarah dia yang Allah Taala fardukan kat atas ni. Maknanya dia batalkan sumpah tadi. Kita membatalkan sumpah tadi actually tak patut. Kita berpegang dengan sumpah. Tapi berkekalan di atas keadaan tadi lebih berdosa banding dengan orang yang menebus sumpah dia, dan juga dia tinggalkan sumpah tadi, dia balik kepada keadaan asal. So dia kalau ada sesiapa yang telah sumpah tadi, batalkan sumpah tu.
batalkan sumpah berkenaan. Memang kita kata sumpah pasal nak melanggar nama Allah Ta'ala di atas sumpah tadi, actually haram, dosa. Bila orang terus bersumpah satu perkara, dia kena kekal dengan sumpah tersebut. Tetapi pembatalan sumpah tadi diajarkan pada kita. Jadi kalau dia kata benda yang kita sumpah tak nak buat tadi adalah benda baik, ziarah keluarga, hubungan silaturahim, bersedekah, berinfak, solat ke apa sebagainya. Tak nak solat rumah orang ni, tak nak semayang masjid itu, kan masjid itu milik Allah Ta'ala, bukan milik siapa. Pergilah semayang, kan, demi Allah tak nak masuk masjid. Apa sahal, kenapa, kan? Jadi ni yang kita kata sumpah-sumpah yang tak boleh pakai. Bahkan actually dia lebih berdosa banding orang tu batal langgar sumpah dia dan dia bayar sumpah, ganti balik sumpah, dia tebus sumpah dia di sisi Allah Ta'ala. Orang yang tinggalkan, kekalkan, masukkan sumpah dalam keluarga dia tadi, lebih teruk dosa dia banding orang yang langgar tadi. Ataupun dia berikan apa yang Allah Ta'ala tuntut daripada kafarah. Ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Muslim. Berkata Ibn Abbas, wala tajullahu urdatan li aimanikum. Okey, jangan kamu jadikan Allah Ta'ala urdatan li aimanikum. Itu janganlah kamu jadikan urdatan yamin alla tasna al khair. Mana dikatakan penyekat. Allah Ta'ala kau jangan menjadikan penyekat untuk sumpah engkau bahawa engkau tidak akan lakukan kebaikan. Itu maksud dia. Walakin, akan tapi kafir an yaminika wasna'il khair. Tapi tebuslah sumpah kamu dan juga buatlah kebaikan itu. Maksudnya dah sumpah tak nak bagi saudara mara, tebus sumpah tadi dan berilah kepada saudara mara berkenaan. Itu lebih baik daripada orang tu kekal dalam sumpah tadi. Allah Ta'ala larang dan dia berdosa siapa yang berkekalan di antara tersebut. Demikianlah dikatakan oleh Masruq, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan lain. Dan menguatkan apa yang dikatakan oleh mereka ni, okey, apa yang dikatakan oleh jumhur para ulama fasir ini, apa yang sabit dalam Sahihain, apa yang sabit dalam Bukhari Muslim daripada Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, dalam sabda Rasulullah SAW, inni wallahi, sebenarnya aku wallahi demi Allah, insya-Allah, jika dengan Allah Ta'ala, la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Dia kata, Nabi kata, inni, sebenarnya aku wallahi demi Allah, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, jika dengan Allah Ta'ala, tidak aku bersumpah di atas satu sumpah. Lalu aku melihat selain yang aku sumpah tadi lebih baik daripada yang pertama tu. Aku dah sumpah tu benda, aku dapati ada benda yang lebih baik daripada itu, illa melainkan aku akan datangi yang kedua tadi, yang lebih baik, dan aku lepaskan sumpah yang pertama. Mana kalau dia kata kita sumpah benda sekian, tak elok ini, langgar, buang. Mana tak kita macam tapi dah sumpah dengan Allah Ta'ala, ni macam memainkan nama Allah Ta'ala. Tak, kalau dah yang berikutnya lebih baik, tinggalkan. Memang kita kata asyik bersumpah ni actually benda bukan yang sepatutnya. Bahkan kita dalam Islam ni kita tak digalakkan bersumpah. Ya, kerana kalau kadang para ulama menyatakan bersumpah banyak sangat dengan nama Allah Ta'ala ni menjadikan nama Allah Ta'ala tu tadi tak ada nilai. Kan macam sumpah tapi tak kena apa-apa. Tak ada apa-apa pun. Kan? Dia kalau sumpah tu kena petir tu, orang berhenti bersumpah. Pasal actually sumpah dengan nama Allah Ta'ala ni besar. Allah Ta'ala ni maha agung. Jadi sering sangat bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, actually benda tak boleh. Dan bahkan kalau kita suruh, kalau kita nampak orang menjaga barang, dilakukan barang dengan sumpah, bukan lakukan barang dengan barang tu sendiri. Dia sibuk lakukan barang dia dengan demi Allah, tinggalkan. Tak usah beli. Tak serius. Demi Allah tak payah beli. Pasal benda tu bukan barang tu bukan elok pun, dia pakai sumpah dia untuk kuatkan. Kalau barang tu elok, sebutlah baik barang tadi, kenapa? Kalau handphone ya Samsung, demi Allah inilah paling baik di pasaran, masalah juga kan. Tak payah, kita tak usah beli barang daripada orang macam tu. Pasal orang tu tak takut Allah Ta'ala. Itu sebab kenapa sering bersumpah tadi, atau ringan sangat mulut kita bersumpah, tak digalakkan. Tapi kalau kita bersumpah, kita kena hormati sumpah kita. Bahkan macam orang tu kata macam nazar, actually itu adalah janji kita dengan Allah Ta'ala, sumpah kita dengan Allah Ta'ala sebenarnya. Yang kita berpegang dengan nazar. Tapi itulah, kalau dia kata dapati benda lagi baik daripada benda berkenaan, tinggalkan yang pertama, buat yang kedua. Kalau kita berjanji untuk satu perkara, tapi satu benda baik, batalkan itu, buat satu lagi. Inilah masalah sumpah tadi. Nabi kata, aku akan dapati, kalau aku tak bersumpah satu sumpah, melainkan aku dapati lepas tu ada benda lebih baik dari sumpah yang pertama ni, jadi aku akan tinggalkan ni, aku akan buat yang satu lagi, dan aku tinggalkan yang pertama ni, dan aku tahalulkan, lepaskan dengan kafarah dia. Faham So maksud dia memang kita kata Nabi sendiri pun mengajarkan macam tu. Dan sabit kedua-duanya
daripada Nabi bahawa dan sabit dalam Bukhari Muslim juga bahawa Rasulullah SAW telah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. Nabi kata, ya Abdurrahman ibn Samurah, ya Abdurrahman ibn Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarata, yang kau minta penguasaan, imarah. Imarah ni maksud dia ni lah, menjadi gubernur ke, menjadi apa, jawatan lah, jawatan kerajaan. Tapi kita kena apply tak kalau nak kerja. Yalah, memang kena kerja lah. Okay, tapi dahulu actually jawatan kerajaan ni, actually jawatan dan kerajaan dilantik, dia berdasar kepada ialah kriteria orang berkenaan. Zaman kita ni competing kan. Pasal kadang-kadang dah zaman kita macam ni. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya jawatan kerajaan ni actually jawatan yang bertanggungjawab dia berat sebenarnya. To become somebody yang menguasai negeri atau kampung atau bandar atau sekian adalah benda berat. Manakala kucing jatuh longkang pun orang tu pasal longkang tak bertutup, Datuk Bandar tu ditanya tau. Itu yang dikata oleh Umar bin Khattab anhu bila mana dia keluar malam, jumpa keluarga yang tak makan tu, dan ketika dia nak pergi masak kan, dia bawa pikul atas badan dia sampai tepung tu sepah kat badan dia. Dia kata bila orang nak tolong dia kata, kau nak tolong aku angkat dosa aku di akhirat ke? Demi Allah, dia kata, kalau seekor lembu dekat Baghdad, dia kata, Baghdad, dia dekat Madinah, lembu tu kat Baghdad tergelecok kaki, jalan tak betul, Allah Ta'ala akan tanya pada aku nanti, wahai Omar, kenapa kau tak betulkan jalan untuk lembu ni? Lembu tergelecok pun. Jadi sebab benda ni kadang-kadang kita kata nampak macam best, jawatan kerajaan nampak macam best. Tak, itu tanggungjawab. Cuma banyak orang salah faham, dia ingatkan benda tu macam ni power ni, boleh buat macam-macam ni. Tak, kan? Itu sebenarnya salah faham. Pasal benda sebenarnya memegang jawatan dalam kerajaan, actually benda ni adalah satu benda yang berat. Jadi Nabi SAW menyatakan, Nabi kata, ya Abdurrahman bin Samurah, wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah, yang kau minta penguasaan, menjadi penguasa. Kan, dijadikan amir, menjadikan ketua. Kalau orang kadang-kadang nak jadi ketua, tak. Orang kata jangan minta. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kerana sungguhnya jika kau diberikan ia dengan tanpa permintaan, tanpa kau minta diberikan, kan, given kepada kita tanpa kita minta. U'inta 'alaiha, engkau akan dibantu untuknya. Mana bila Allah Ta'ala beri kepada kita tanpa kita minta, dia Allah Ta'ala akan tolong kita. Sebenarnya tu diberi pada kita untuk kita ni, dan kita akan minta pada dia pertolongan dan dia akan beri pada kita. Wa in u'titaha an mas'alatin, jika kamu diberikan ia dengan apa? Dengan permintaan, dan hasil daripada permintaan, wukilta ilaiha, engkau dibiarkan kepadanya. Mana maksud dia? Tak ada, Allah tak tolong kau. Tak ada, lepaskan kau seorang. Yang kau buat sendiri. Kau rasa kau capable kan? Kau rasa kau kemampuan, Allah tak lepaskan. Itu sebab kenapa kita lihat dalam perkara ni, itu sebab kenapa dalam tajuk ni bila disebut tentang pelaksanaan Islam punya peraturan atau undang-undang, sememangnya bila orang tersebut nak buat kerana Allah Ta'ala dan sebagainya, Allah Ta'ala akan bantu. Itu yang kita kata yang macam bantuan Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang melaksanakan hukum Allah Ta'ala tadi, dikurangkan kadar jenayah. Manusia jadi haibah, jadi takut. Rasa takut dalam hati manusia untuk mendatangi jenayah. Jadi Allah Ta'ala yang campakkan. Dan yang tarik daripada hati mereka ni rasa hilang ketakutan, dia Allah Ta'ala juga. Maka dia kata, kalau kita nak buat benda macam, Allah Ta'ala akan tolong kita, menjadikan kita ni rakyat kita ni takut Allah Ta'ala. Jadi takut Allah Ta'ala ni, benda ini ada anugerah. Bukannya benda tu boleh kita cari. Kalau tak filem hantu kan, orang takut hantu, tapi orang buat juga nak tengok hantu. 10 kali pawagam tayang cerita hantu, orang tengok juga kan. Lepas tu datang cerita hantu lagi, tengok juga. Tengok lagi. Akak tak tengok, tapi wayang tu penuh. Akak cakap saya tidak kan. Akak bukan mewakili berapa persen budak-budak muda yang dekat dunia ni kan. Maksud dia orang tak kisah. Cakap takut tapi dia buat juga, betul tak? Jadi sekarang ni rasa gerun untuk melaksanakan jenayah. Actually benda tu Allah Ta'ala. Ni sekarang dia iklan kat TV berkenaan HIV. Dulu kan dia pasal jarum, kan saya kata jarum suntikan, tapi dah batal pasal sekarang orang makan pil. Dulu dia orang kaitkan AIDS ini sebab isap dadah. Sedangkan kita duk tekan kata benda ni maksiat, cara hidup, seks rambang dan sebagainya, inilah punca kepada AIDS. Tapi orang, masyarakat kita degil, korang bijak pandai kan, bijak pandai gila. Okey, dia tolak dan dia sibuk berkenaan dengan jarum suntikan. Sekarang ni bila orang isap dadah pakai hidung, pakai pil, tak ada lagi ruang untuk kena AIDS melalui dadah.
Jadi televisyen keluar sekarang, perempuan tak pakai tudung, cakap, adakah anda melakukan hidupan yang berisiko? Cuma cakap maksiat terus, apa masalah dia? Adakah anda atau pasangan anda menjalankan kehidupan yang berisiko? Apa risiko dia apa? Jalan tepi tebing gunung, kena AIDS. Saya tengok, saya kata sepak juga televisyen ni. Tak, pasal ya mujuk televisyen tu bukan kena kat dia, kau kena saya buat. Pasal lafaz itu cuma terus terang. Kan dia macam lafaz tadi. Lepas tu gambar tepi tu, gambar lelaki kepala merah, kemudian perempuan kepala merah. Kemudian pindah daripada merah tu, pindah pada bini dia, pada anak dia. Cakaplah buat maksiat. Kan? Adakah anda atau keluarga ataupun pasangan anda buat maksiat? Kan mudah. Serius. Simple je. Tapi dia pakai lambang tu dan dia macam, adakah anda menjalankan membuat kehidupan yang berisiko? Apa maksud risiko? Bawa kereta laju. Kena AIDS, kereta laju kena AIDS. Masalah betul. Faham tak? So, jadi dia macam sikit-sikit, sorok sikit, tak nak ni. Dia jadi masalah. Sekarang kita kata macam bilik-bilik. Pasal bila kita serah kepada Ta'ala, kita kata macam ada orang alasan, dia kata penzinaan ataupun kita panggil pelacuran tak dapat dihentikan. Kalau kita sekat pun nanti orang buat juga. Kita lupa Allah Ta'ala membantu kita. Kita lupa bahagian tu, kita ingatkan bahawa kita buat. Lepas tu tengok macam arak kan. Arak, dia kata kalau tak kita sekat pun nanti orang minum juga. Sedangkan benda tu berbahaya, dia kata minum juga. Diorang ambil gambaran mana? Amerika Syarikat ketika gagal untuk mengharamkan arak 1932 12 tahun mereka cuba haramkan arak, yang panggil prohibition. Kan? Prohibition, okey. Kalau sebut faham mana Arab, Amerika haramkan arak, orang macam bila masa? Kan? Dan dia kata prohibition. Nampak. Dia gagal. 12 tahun mereka buat, habis duit punya banyak, berperang di antara kerajaan dengan gangster dan sebagainya. Orang buat juga arak naturally, dan in the end diorang gagal dan terpaksa halalkan balik dengan kawalan. Jadi ada orang kata itu, kalau kita sekat pelacuran pun orang akan buat juga. Jadi kalau kita halalkan dengan kawalan, dengan lesenkan, kan? Itu ada pelacuran haram, pelacuran halal. Okey. Jadi juga arak ada halal ada haram. Kan? Arak yang kan samsu haram. Mana samsu halal? Kan? There's no such thing as samsu halal. Tapi kenapa? Pasal attitude kita. Kita rasakan bahawa kalau kita buat, still tak ada perubahan pun. Itu masalah dia. Sedangkan kita lupa bahawa yang mengubah hati manusia, yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Dia bolak-balikkan macam satu hati yang dibolak-balikkan. Mana semua manusia punya hati, seperti hati yang satu, dia bolak-balikkan macam Allah tak kehendaki. So dengan sebab itu kita kata, bila Nabi kata, kalau engkau diberikan dengan tanpa permintaan, engkau akan dibantu. Oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Kalau engkau minta, engkau dapatkan, diberikan engkau dengan permintaan engkau sendiri, dilepaskan benda itu kepada engkau sendiri. Mana Allah Ta'ala tak nak tolong engkau. Itu benda yang berlaku. Wa idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khaira minha. Dan juga bila engkau bersumpah di atas satu sumpah, Nabi beri pesan selain daripada masalah tu, Nabi beri pesanan lain pada dia. Pesanan kedua adalah, dan apabila engkau bersumpah di atas satu sumpah, dan fara'aita ghairaha khairan minha, dan kau lihat selain daripada sumpah yang kau sumpah tadi ada lagi baik daripada dia, fa'til ladhi huwa khair, datanglah kepada yang lebih baik, wa kaffir an yaminika, dan tebuslah sumpah kau, batalkan sumpah tadi dengan cara ialah surah Al-Maidah, nanti kita akan baca insya-Allah. Okey. Dan daripada Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa bersumpah di atas satu sumpah, fara'a ghairaha khairan minha, lalu dilihat selain sumpah yang sumpah tadi ada lebih baik daripada itu, falyukaffir an yaminihi, maka dia tebus sumpah dia tadi, dia telah tebus sumpah dia, kafarah sumpah dia, wal yaf'al ladhi huwa khair, dan buatlah apa yang lebih baik. Buat lebih baik. Sebab kenapa kita jangan sibuk macam, tapi saya dah macam ni, tinggallah. Mana pasal Nabi dah berikan option kat sini. Pasal kita kata tinggalkan. Pasal Allah Ta'ala tidak menjadi penghalang bagi kita buat baik, silaturahim, dan juga untuk bertakwa Allah Ta'ala. Tak ada. There's no such thing. Tapi saya dah sumpah. Tak ada tapi saya dah sumpah. Batalkan sumpah pertama untuk buat yang kedua. Sebab macam kita nak hubungkan silaturahim. Tapi saya dah sumpah saya tak nak bagi dia. Pergi rumah kakak. Tapi saya dah sumpah saya tak nak datang rumah kakak saya. Tapi saya dah sumpah saya tak nak. Tak boleh. There's no such thing. Tak ada. Tapi saya sumpah dah saya tak nak maafkan dia.
Kan ada orang kan, demi Allah aku tak nak maafkan kau sebab akhirat, demi Allah. Dan batalkanlah sumpah tadi. Pasal yang memaafkan tadi lebih baik daripada kita kekal di atas benda tersebut. Tapi saya dah sumpah. Jangan sebut saya pilih sumpah. Allah Ta'ala tak ada, takkan menjadi penghalang kat situ. Sebab Nabi kata, batalkan. Tebus sumpah tadi. Buat apa yang, sama ada beri makan 10 orang fakir miskin. Itu kita bincanglah. Ataupun puasa, atau makanan, ataupun bebas seorang hamba, atau puasa 3 hari. Itu ada dalam surah Al-Ma'idah. Tapi yang ni kita kena faham betul. Mana maksud dia, tidak ada timbul tajuk orang tadi kena kekal di atas keadaan tadi hanya kerana dia pernah bersumpah. Memanglah kita kata mempunyai pendirian itu baik. To have a stand for something is good. Tapi nampak benda lain lagi elok, tinggalkan yang pertama, pergi yang kedua. Tapi nanti orang kata saya ni goyang lepas sumpah, batal sumpah. Dah, Nabi ajar. Nabi ajar. Kan Nabi ajar macam tu. Maka tinggalkan, buat. Jangan kita jadikan Allah Ta'ala sebagai penyekat untuk kita melakukan buat baik ataupun bertakwa ataupun membuat yang silaturahim. Okey? Dia kata datangkan fatarkuha dia kata dan warawa Imam Ahmad daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapa dia, daripada datuk dia, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa bersumpah atas satu sumpah, fara'a ghairaha khairan minha, lalu dilihat selain daripada sumpah dia tadi lebih baik daripadanya, fatarakaha kafaratuha, maka dia tinggalkanlah ia dan juga kafarah kan akannya, buat kafarah akannya. Okey, diriwayatkan dalam Abu Daud dalam hadis dengan lafaz bila zikr wa man halafa ala yaminihi, dan barang siapa bersumpah di atas satu sumpah lalu dilihat selain fara'a ghairaha khairan minha falyada'ha, barang siapa yang lihat bersumpah sumpah maka dilihat selainnya ada lagi baik daripadanya, maka tinggalkanlah ia, tinggalkan yang pertama tadi, waliyati ladhi huwa khair, dan datanglah pada yang lebih baik. Wa fa in tarakaha kafaratuha, dan kerana meninggalkannya adalah kafarah dia. Ini pendapat yang sisi. Tapi dalam hadis yang pertama Sahih Muslim, Sahih Bukhari tadi, kafarah terus. Yang ini datang kata tinggalkan tu adalah kafarah dia. Contoh macam kita kata sumpah tak nak datang rumah adik-beradik kita kan, sumpah tak nak tejak kaki kat rumah, tapi tinggalkan yang baik. Jadi dia kata tinggalkan itulah kafarah. Itu pendapat yang inilah datang daripada hadis ini. Tapi dalam Muslim dan juga Bukhari tadi datang lafaz tak buat kafarah yang lain Okay. Kemudian berkata Abu Daud, dan hadis-hadis Nabi seluruhnya datang fal yukaffir an yaminihi, maka dia tebus sumpah dia. Itulah yang lebih dalam kitab-kitab sahih. Walaupun yang ini datanglah dengan lafaz tinggalkan sumpah pertama tadi, itulah kafarah dia. Itu yang itu tidak sekuat yang mana yang datang dalam Bukhari Muslim. Hendaklah dia tebus sumpah dia. Tidak tebus sumpah dia. Sumpah pertama tadi kena tebus, bukan kita tinggalkan saja. Pasal nama Allah Ta'ala digunakan dalam satu sumpah, essentially ada value dia, ada berat dia yang kita tak boleh tinggalkan. Allah Ta'ala tak boleh dipermainkan dengan nama, hatta nama dia pun Maha Agung. Kalau dengar nama Allah Ta'ala pun kita bimbang, tapi bersumpah dengan Allah Ta'ala tiap hari dan masalah jugalah. Tapi saya kata kalau kita kata benda tu berlaku. Memang orang Arab contohnya kadang-kadang diorang ada benda yang diorang biasa sebut tapi bukan sumpah betul. Contoh macam itu, wallahi ya akhi, dia macam kan nak cakap satu benda kan, saya rasa kan, orang Arab macam dia cakap dengan kita sembang, wallahi, dia wallahi bukan sumpah, dia macam dia lama tu dengan wallahi dia lama tu dengan wallahi kan, dia lenggok gaya cakap, dia bukan sumpah. Berbeza dengan orang yang bersumpah betul, dengan setiap hari lakukan barang yang sumpah. Kalau jumpa dia, demi Allah aku sekian, tak boleh. Yang ajar mulut kita untuk melafazkan nama Allah Ta'ala macam tu. Maka banyak juga Nabi SAW kadang-kadang kita lihat banyak, yang paling banyak Nabi lafazkan adalah dengan walladhi nafsu Muhammadin biyadih, walladhi nafsi biyadih, tanpa sebut nama Allah. Yang banyaknya macam tu. Ada yang wallahi, ada wallahi la yu'min, wallahi la yu'min dan sebagainya, ada. Tapi yang paling banyak sebenarnya adalah dengan sebutan walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang nyawa Muhammad di tangannya. Dia sebut nama Allah, dia itu paling banyak sebenarnya. Yang wallahi ada tapi tak sebanyak wallazi nafsu Muhammadin biyadih, wallazi nafsi biyadih. Kan? Dia lebih banyak yang bentuk itu tanpa disebut nama Allah Taala. Dan mereka mencari daripada Ibnu Jubair, okey, dan juga Sa'id bin Musayyab dan Masruq Sya'bi, okey, dan mereka berkata tiada sumpah dalam maksiat dan tiada kafarah ke atasnya. Kalau orang tu bersumpah nak berzina dan sebagainya, tidak ada untuk dia
sebarang kafarah di atas meninggalkan tersebut. Tak ada sumpah untuk maksiat. Ini pendapat daripada Sa'id bin Jubair, dan juga Ibnu Jubair, Sa'id bin Musayyab, dan juga Masruq Sya'bi. Ini kata-kata Ibnu Jarir menukilkan daripada mereka. Memang kita kata sumpah untuk makan babi dan sebagainya, memang tak sah lah sumpah tersebut. Dan bahkan actually tidak ada kafarah. Ini dikatakan kerana untuk maksiat tadi tidak ada kafarah. Tapi yang kita bincang tadi berkenaan contoh macam orang tak nak bersedekah, maksiat lah. Cuma ada beza sikit lah maksiat yang maksiat betul dengan maksiat yang contoh macam kita panggil apa, kerana marah tak nak kaki orang sebagainya kan. Itu mungkin ada beza. Tapi secara asasnya ada pengamal ulama berpendapat tak ada kafarah. Cuma tak sama lah sumpah nak makan babi dengan sumpah tak datang rumah adik-beradik. Mana sama? Tak ada keserupaan. Tapi dua-dua maksiat dua-dua adalah maksiat. Memutuskan silaturahim maksiat. Betul? Makan babi pun maksiat. Tapi kalau untuk sumpah dua-dua benda tu, kan, actually sumpah adakah sama? Jadi kalau yang sumpah makan babi, sumpah minum arak, sumpah nak berjudi dan sebagainya, itu tak perlu, dia dikatakan tak perlu tajuk tadi. Tak perlu sumpah untuk kerana tak ada sumpah untuk maksiat. Tidak sumpah untuk maksiat. Tapi yang bentuk yang kedua tu, yang bentuk yang kita kata benda tu macam ada kalanya dibenarkan. Contoh macam bila Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata la yahillu limri'in muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal untuk seorang muslim memulaukan saudara lebih 3 hari. Not more than 3 days. Maksud dia kalau 1 day or 2 day is actually boleh lah. Tak bercakap kita marah, memang actually permissible. Mana benda tu, kalau anda kata anda marah, Islam tak ada kata macam anda tak boleh ada marah. Tak, anda ada marah, actually logik. Kan, tak pelik. Macam kita lah, macam Imam Syafi'i katakan, siapa disuruh marah tak marah, dia keledai. Sebab kalau binatang lain, try tangkap kucing gigit. Kan, gigit bukan kucing tu, kita gigit kucing tu, tengok. Ambil ekor dia kepakkan ke, tengok apa jadi. Dia diam. Dia diam. Dia lawan balik. Ayam batuk kan. Okey. Kambing ke apa, buatlah try tengok. Dia buat apa. Tapi keledai je, try lempang. Dia diam. Dia je lempang dia macam tu je. Itu yang Syafi'i kata, barang siapa disuruh marah tak marah, dia keledai. Kan? Maksudnya memang manusia tu marah logik. Tapi macam mana salurkan berkenaan dan sebagainya. Itu je. Kan? Jadi memang marah itu logik. Tapi macam itulah kita kata 3 hari Nabi kata tak halal lebih 3 hari. Marah tu logik berlaku. Tapi marah lebih 3 hari sampai tak nak bercakap langsung tak boleh. So kalau orang tu bersumpah kan, kalau kata dia bersumpah sehari tak cakap, tapi dia kata lagi baik nak tinggalkan. Itu memang kita kata boleh. Memang kita kata ada permissible kat situ, dibenarkan untuk orang tu pulau saudara dia kurang dari 3 hari. Lebih 3 hari tak halal. Pasal Islam consider ambil berat juga dengan perasaan manusia. Tak ada kita kata dalam Islam ni anda kena buang perasaan. You have no feeling at all. Mana ada? Islam terima benda berkenaan dan dia, tapi 3 hari je. After 3 hari macam berkabung kerana kematian dan sebagainya kan, untuk soal ni. Ya. Kan? Tapi 3 hari je. Dan kecuali wanita yang kematian suami dan sebagainya, dia kena lebih 4 bulan 10 hari. Adapun yang lain tak. 3 hari pertama tadi orang datang macam kalau seminggu masih lagi kan, masih lagi duk macam tak sekian, tak boleh lah. Dia ada limit dia. Mana sedih itu ada di permissible. Marah itu permissible, tapi ada limit dia. Jadi macam orang tu kata tak nak pergi, tak nak pulaukan seorang. Ini boleh dan lebih 3 hari. Tapi kalau dia kata nampak bercakap lebih baik, dan tinggalkanlah. Kalau dah terawat tersumpah, dan batalkanlah. Batalkan sumpah tadi, pasal benda tu benda permissible untuk seorang berkenaan. Macam kita lihat dalam buku yang kita bincang tu, buku berkenaan dengan manhaj talaqi. Kan ada para sahabat Nabi SAW bila dia lihat orang buat benda bertentangan, dia bagi tahu sahabat Nabi SAW. Kemudian orang tu datang duk cakap benda bukan-bukan, ataupun buat benda dia opposite yang dia arahkan. Ada yang kata engkau, aku tak cakap engkau. Aku tak, demi Allah aku tak cakap dengan kau. Demi Allah kau jangan duduk dengan aku. Dia sila keluar macam tu. Atau Imam Malik dan sebagainya, dia halau lelaki tanya berkenaan dengan apa? Orang yang tanya berkenaan dengan tajuk istiwa. Dia hujung tu orang tak baca habis. Dia orang baca berkenaan al-istiwa maklum, jawapan Imam Malik kan. Istiwa tu maklum, kaifiyah majhul, iman wajib, soal ahlul bid'ah. Yang hujung lepas tu dia kata, aku tak nampak engkau melainkan seorang pelaku bid'ah. Keluar. Dia suruh keluar. Questioning about that thing, actually dia suruh keluar. Memang kata, tapi akhlak apa ni? Ini Imam Malik. Bukan kawan kita. Dia ni actually imam besar yang tahu berkenaan dengan hal haram dan sebagainya. Dan mereka tahu berkenaan batasan. Tapi kadang-kadang sampai peringkat orang tu kadang-kadang mempermain-mainkan ayat Quran, dia halau macam tu je. Keluar. So keluar.
Yang duduk lagi. Yang duduk dengan aku lagi. Dia actually macam tu sekali kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kata ada yang terbaik, dia tukarlah, tu je. Secara asasnya ada kadang-kadang benda tersebut dimenangkan tak sama. Kita kata maksiat ni ada grade dia. Sumpah makan babi. Mana boleh sumpah makan babi. Tak ada. Dia baik faham Dan Allah firman firman Allah Taala, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah Taala nyatakan Allah tak menghukum kamu di atas tidak memberi hukum ke atas kamu dengan benda lara pada sumpah-sumpah kamu. Maksud dia tak menghukum kamu dan tak memastikan dengan apa yang keluar dari kamu daripada sumpah-sumpah yang lara. Dan dia adalah yang tidak dimaksudkan oleh tukang sumpah. Orang yang bersumpah dia tak maksudkan pun. Bahkan melintas ke atas lidah dia macam benda biasa, tanpa ikatan, tanpa penegasan. Macam tadi lah yang saya kata orang Arab, Wallahi tak benda. Wallahi kan, tak ada. Tanpa niat lah. Cuma orang Melayu kita kalau sebut Wallahi tu biasa penegasan lah. Mana kita pernah lepas sumpah suka hati. Orang Arab ni macam dia punya mulut dia tadi terbiasa dengan benda macam tu. Dia terbiasa dengan macam tu, macam emphasizing something. Tapi bukan untuk melakukan barang tadi. Sebenarnya macam Nabi bila Nabi sebut wallazi nafsi bi Muhammadin bi yadi, demi Tuhan yang Muhammad di tangannya. Nabi ceritakan apa tentang akhirat, syurga, neraka, dosa, pahala dan sebagainya. Tapi di awal tu Nabi sebut berkenaan dengan sumpah untuk emphasize benda ni penting. Tapi benda tu bukan menjadi sebagai orang kata untuk pelaku bagi benda tersebut, pasal Nabi utusan Tuhan. Tanpa sumpah pun apa Nabi cakap adalah wahyu. Kan? Itu untuk menunjukkan seriusnya benda tadi. Dia bukan untuk demi sekian, tak, bukan untuk kalau tidak jadi macam ni. Masa kita sumpah aku takkan datang rumah kau dan sebagainya. Essentially benda tadi emphasizing. Marah kita sampai kita kata tak nak datang rumah. Marah kita tak nak bagi lagi duit. Marah kita tak nak sekian lagi. Marah yang macam tu actually benda tu emphasize. Yang memang kita dalam hati kita sebut. Macam dulu ada pernah jadi kes lah juga. Pergi belajar mengajar dekat kelas sekolah apa, budak Arab nakal. Dia 3 hari je hormat kita. Hari pertama tu dia diam. Hari kita dia kata orang bukan Arab cakap Arab, dia kata. Hari kedua dia diam. Hari ketiga dia diam. Hari keempat dia totally berlainan. Tak main-main. Yang ni belakang ustaz dia cubit saya pegang kayu rotan. Saya kata sebab dulu nanti. Kan. Lepas tu jadi saya kata korang siapa tak buat kerja rumah besok saya sebat. Demi Allah saya sebut yang tu. Yang suruh saya nak sebat. Kata saya balik rumah, siap ada rotan. Siapa tergatal kawan yang dulu waktu kita orang keluar pergi mengajar tu, ada kawan saya suruh dia pergi patahkan rotan tu. Dia tak ada rotan, nak ada rotan budak. Jadi bila datang kelas tak ada rotan. Saya puasa 3 hari patahkan sumpah saya. Jadi memang betul saya nak sebat orang. Dia actually budak-budak ni, budak Arab ni dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat tak ada dah. Memang kita kata macam sekarang ni kelas kita mengajar okey. Pasal apa? Orang dewasa malu nak bercakap kuat-kuat nanti orang tengok. Kalau kata budak-budak kisah apa? Kita ngajar budak sekolah menengah ceramah. Dia puji sini, dia tengok sini, lepas tu sembang sana. Mana aduh ni kan. Ya, kata dia sikitlah. Orang dewasa ni tak ni, pasal memang manusia ni dia ada 30 minit lebih kurang. 30-40 minit penumpuan. Lepas tu gagal. Dia mula kepala dia kejap lagi nak makan apa. Dia kata kat sekian ada ni, betul sekian ada sekian. Oh sedap juga ni. Kan? Dia akan start lari. Budak-budak lagi dia tunjukkan. Orang tua dia tahan, dia restrain diri dia. Malu orang cakap apa benda kan, itu je kadang-kadang. Kalau ikutkan hati nak bercakap juga. Kalau boleh, kau sini tempat lain. Okey. jadi memang dia kata apa yang dalam hati kita yang tak ada penegasan, actually benda tu tak dikira. Tahu kata la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Tidak diambil Allah Taala hukum ke atas benda lara daripada yang daripada apa sumpah-sumpah kamu. Yang lara Allah tak ambil kira. Okey. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man halafa faqala fi halafihi wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Barang siapa yang bersumpah lalu dia berkata dalam sumpah dia demi Lata demi Uzza, itu berhala lah, maka hendaklah dia berkata la ilaha illallah, betulkan balik. Maka terlepas di mulut dia macam itu. Mana ini dikatakan oleh baginda pada kaum yang baru saja masuk, kan dekat sangat dengan jahiliah, dah terbiasa dalam zaman jahiliah lafazkan Lata Uzza wal Kaabah, demi Kaabah, demi Hajar Aswad, demi sekian, demi tempat ni, demi makam Ibrahim dan sebagainya. Jadi benda-benda tadi dah terbiasa. Diorang agungkan benda-benda di situ. So dia biasanya sumpah tadi berdasar pada benda yang diagungkan pada seorang.
Jadi bila mereka terbiasa, maka dikatakan macam tu, sebut la ilaha illallah. Jadi dan mereka telah Islam. Okey. Dan dalam masa yang sama, lidah-lidah mereka telah terbiasa di atas apa yang mereka bersumpah zaman dahulu dengan Lata dan Uzza tanpa sebarang niat. Dan terbiasa mulut cakap macam tu. Maka mereka disuruh untuk melafazkan kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Sebenarnya dilafazkan kalimat tadi sebenarnya dilafazkan bukan sebut tidak dengan tanpa niat, supaya itu jadikan itu. Jadi betulkan balik apa yang dilafazkan oleh dia. Kerana ini Allah Ta'ala nyatakan, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah Ta'ala mengambil kira ke atas kamu dengan apa yang diusahakan oleh hati kamu, apa yang dikerjakan oleh hati kamu. Mana apa hati kamu betul-betul ikat, maka itulah yang Allah Ta'ala akan ambil kira. Surah Al-Ma'idah 89 yang tentang pembatalan sumpah dekat dalam tu Allah Ta'ala kata, bima aqadtumul aiman, dengan apa yang kamu ikat dengannya sumpah. Sumpah yang kamu sungguh-sungguh kamu nak buat. Kamu sumpah dengan kamu bahkan dalam nazar macam tu juga. Nazar, orang kata demi Allah aku akan sekian. Kalau aku lulus biasa aku akan sekian. Itu sumpah, itu samalah. Itu dikira janji dengan Allah Ta'ala jugalah. Itu kenapa orang tu kena laksanakan benda berkenaan. Bahkan dia berhutang dengan Allah Ta'ala kalau dia tidak laksanakan. Sebab kenapa jangan suka bernazar. Nazar ni actually dengan sumpah sama lebih kurang. Bahkan kafarah yamin, kafaratul nadrin. Kafarah untuk sumpah tu adalah kafarah untuk nazar. Kafaratul nazrin, kafaratul yamin. Itu yang Nabi SAW sabda dalam Musnad Ahmad. Dia berkata kafarah untuk nazar, kafarah untuk sumpah. Kalau untuk bernazar something, dia tak mampu nak buat ataupun dia rasa berat dan sebagainya, dia tak tinggalkan. Kalau dia tak tebus, maka dia akan berhutang dengan Allah Ta'ala. Dia kedudukan hampir sama. Cuma beza dia yang sumpah tadi, kita kata macam berjanji dengan Allah Ta'ala. Sumpah yang nazar tu janji dengan Allah Ta'ala, kalau engkau bagi aku benda Allah Ta'ala, aku akan buat untuk engkau benda sekian-sekian. Aku akan puasa, aku akan solat, aku akan bersedekah dan sebagainya. Tapi kita kata tapi benda tu dah kira perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Dia sama level dengan sumpah tadi. So sumpahnya juga bila orang tu bersumpah untuk tak nak buat satu perkara, dia seolah menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi untuk dia, takkan dia buat benda berkenaan. Tapi kita kata pembatalan tadi ada datang diajarkan oleh Islam. Okey. Diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Atha berkenaan dengan lara dalam sumpah. Beliau telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, huwa, maksud lara tadi dalam sunan Abu Daud huwa ya kalamur rajuli fi baitihi, kata-kata seorang lelaki dalam rumah dia seperti kata-kata la wallah au bala wallah, tidak demi Allah, ataupun bahkan iya demi Allah. Nak pergi tak? Tidak demi Allah. Tidak demi Allah, ataupun bahkan iya demi Allah. Yang itu yang dimaksudkan dalam hadis. Maksudnya lafaz tadi bukannya kita emphasize, kita tidak demi Allah, iya demi Allah. Kita terbiasa kata-kata seorang tersebut. Kemudian disebut bahawa diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha secara mauquf. Maknanya dikatakan oleh Abu Daud ini mauquf pada Aisyah, bukan daripada Nabi SAW. Ini yang penerangan dia. Dan mereka Ibnu Jarir daripada Aisyah radhiyallahu anha telah menjadikan Ibnu Jarir daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata berkenaan dengan la yu'akhidhukumullahu billahu fi aymanikum, tidak mengambil Allah Ta'ala berkenaan menghukum Allah Ta'ala berkenaan benda lara dalam semua sumpah kamu. Aisyah radhiyallahu anha berkata la wallah bala wallah, tidak demi Allah, bahkan ia demi Allah. Itu yang dimaksudkan dengan lara tadi. Maksudnya kata-kata yang terbiasa. Demi Allah. Tapi kita Melayu kita tak jaranglah. Demi Allah, wallahi. Orang Arab biasa wallahi. Dia bukan wallahi kerana emphasize besok kau datang, tak. Wallahi biasa. Wallahi ya akhi, kalau saya katalah dia kan kita nak bercakap, kita nak fikir apa benda nak cakap. Dia kan. Dia akan wallahi. Dia situ cara dia bercakap. Memang dia bukan bersumpah untuk emphasize something, tapi lafaz tadi lah benda lara tadi tak dikira. Yang pendapat pertama tadi tak, dia kata lara tadi adalah benda yang sumpah tentang Lata dan Uzza. Okey. Okey, dan berkata dia kata Aisyah berkata qalat humul qaumu yatadara'una fil amri. Mereka ni ada satu kaum yang mereka lah bersembang-sembang ataupun mencakap tentang satu perkara. Fayaqulu, lalu dia berkata la wallah bala wallah, kalla wallah. Okey. Mereka bercakap tentang benda berkenaan, tapi mereka tidak mengikat dengannya sebarang di atas hati mereka. Maka wallahi hadzal amr, ya Allah, dia kata benda ni, dia macam tu, dia macam perbualan biasa. Okey, yang kita kata benda berkenaan tak dikira sebagai sumpah yang betul. Dan telah berkata Ibnu Abi Hatim
daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau berkata, beliau dahulu membaca ayat ini, ayat ini, dan berkata, Aisyah baca ayat ini dan berkata, huwa syai'u yahlifu ahadukum alaihi ahadukum la yuridu minhu illa sidq. Dia kata sesuatu yang bersumpah ke atasnya seorang kamu yang dia tak mahu daripada kata-kata dia kecuali kebenaran je, just to say the truth. And actually dia kata, demi Allah ini adalah salah, demi Allah ini adalah haram. Dia kan lafaz macam tu. Okey, fa yakunu ala ghairi ma halafa alaihi. Lalu benda tu berlaku opposite daripada benda yang disumpah. Dia kata demi Allah ini haram, tapi benda tak haram. Contohnya itulah. Itu yang dikatakan benda tadi. Dia lafazkan dalam kata-kata dia. Lara sebenarnya. Tak ada kaitan. Benda haram ke halal tak bertukar dengan sumpah kita. Faham tak? Sumpah kita tak menukar apa-apa. Tapi lafaz tadi mengiringi, emphasizing kita tentang satu perkara. Itu bukan dikira sebagai sumpah kena tebus. Sumpah tebus ni adalah dalam masalah telah kita nak sekat henti perbuatan, atau nak buat perbuatan tapi kita tak buat, nak tinggal perbuatan tapi kita buat. Dan actually itu tajuk dia. Adapun berkenaan dengan tajuk perbualan biasa dan sebagainya, macam demi Allah benda salah, benda betul, tapi benda tu di opposite, tak perlu dikafarahkan. Itu bukan kafarah untuk benda tersebut. Faham? Okey. Kemudian telah diriwayatkan, diceritakan seperti itu daripada Abu Hurairah, Sulaiman bin Yasar, Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Hasan Hasan Al-Basri, Zurarah bin Aufa, Makhul, Taus, Qatadah dan lain. Itu yang ramai di kalangan tabi'in juga cakap macam tu. Maksud dia kata-kata seorang tu, dia cakap benda berkenaan sumpah demi Allah, tapi macam dia demi Allah benda ni baru ni. Dia kata rasa elok ni. Bukan dia nak lakukan baru, tapi dia rasa macam benda tu betul dan dia nakkan betul. Tapi mungkin benda tu di opposite apa yang dia cakap. Itu bukanlah maksud dia sebagai sumpah yang dimaksudkan. Yang dia kata tak diikat dengan hati pun. Okey. Dan diriwayatkan Abu Daud daripada Sa'id bin Musayyab, okey, bahawa dua saudara daripada Ansar, bahawa di antara mereka berdua ni, di kalangan Ansar ni ada dua orang yang di antara mereka ni ada pewarisan. Lalu salah seorang di kalangan mereka ni berkata untuk minta bahagian dia daripada seorang lagi. Okey. Jika engkau datang, dia kata, dan seorang tu kata pada saudara dia yang kawan duduk minta, in the end dia kata apa? Jika engkau datang meminta padaku bahagian kau, semua hartaku duduk atas atap Kaabah. Aku tak bagi kau. Dia kata dia kata maksud dia, kau minta lagi harta aku, kau minta lagi bahagian, aku letak harta aku atas Kaabah. Mana? Sana aja. Nandang Kaabah, atas Kaabah. Dia kata duduk dalam tu. Duduk kat Kaabah lah, tak ada kaitan, kau tak boleh ambil. Dia kata. Maksud dia macam demi Allah aku tak nak bagi sebenarnya. Faham tak? Itulah. Jadi diorang ni. Jadi Umar berkata pada dia, sesungguhnya Kaabah kaya daripada harta engkau. Tak perlu harta engkau. Dan Umar kata apa? Okey. Umar kata, tebus sumpah engkau dan cakap dengan saudara engkau. Umar kata itu. Okey. Kerana apa? Sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, la yamina alaik, tidak ada sumpah ke atas engkau, wala nazrin, tidak ada juga nazar kepada ke atas engkau, fi ma'siyatir rabb, pada membuat perkara maksiat kepada Tuhan Azza wa Jalla. Okey. Wala fi qati'atir rahimi, dan tidak ada sumpah untuk apa? Memutuskan satu rahim. Wa fi ma la tamlik, dan juga engkau sumpah pada benda yang kau tak miliki. Mana Umar bila dengar dua orang lelaki tadi, seorang kata, kalau kau curi ni, harta aku semua duduk dalam, harta semua dalam tu. Jadi Umar kata, Kaabah tak perlu harta engkau. Tebus sumpah engkau dan sembang balik dengan saudara engkau. Sumpah, cakap balik, jangan putuskan hubungan. Dan Umar kata, aku kerana Rasulullah bersabda, tidak ada sumpah, tidak ada sumpah ke atas engkau, dan juga tidak ada nazar pada maksiat kepada Rabbil Azza wa Jalla, kepada Tuhan Azza wa Jalla, dan juga tidak ada sumpah dan nazar pada memutuskan silaturahim. Macam itulah saya kata, tak nak jumpa adik-beradik, demi Allah tak nak kawan, demi Allah tak nak sekian, tak ada dalam Islam. There's no such thing. Okay? Dan juga sumpah pada benda atau nazar pada benda yang tak miliki, benda yang tak kita miliki. Contoh macam, ya Allah, kalau aku dapat peksa, mak aku akan kena puasa 3 hari. Apa hal pula mak kau kena puasa 3 hari? Kan badan mak kau. Dia kadang orang ni kadang dia suka kenakan orang lain atas kerja dia. Mana boleh? Maksud dia kalau sekian, kita boleh
infak atau sedekah atau nazar atau apa benda kita milik, something that bukan possession kita, jangan gatal nak ni. Tapi saya ada janji pada Allah Ta'ala, awak kena sedekah. Jadi awak kena sedekah lah. Pula apa salah pula saya kena sedekah bagi awak, kan? Mak kena puasa lah untuk saya ada nazar itu. Pasal apa salah mak kena nazar? Pasal dia saya ada nazar, ya Allah, kalau aku dulu biasa, mak aku akan puasa 3 hari. Kenapa mak awak yang kena puasa? Kan? Faham tak? Jadi benda nazar atau sumpah atau sekian hanya pada benda kita miliki. Dan juga tak ada boleh pada silaturahim, pada putus silaturahim tak boleh. Dan juga pada maksiat Allah Azza wa Jalla. Tapi Umar sudah dibatalkan. Jadi kenalah pendapat yang pertama tu kita batalkan. Bukannya maksud dia kita ambil pendapat yang mengatakan tinggalkan saja. Memang tak ada nasihat apa sumpah pada benda-benda yang haram, pada nazar pada benda yang haram. Tak boleh. Tapi membatalkan benda berkenaan tetap kena berjalan. Macam mana? Ada kafarah lah. Kafarah dia kan balik pada surah Al-Maidah. Ayat yang ke saya buka sekejap. Tinggalkan berlainan dengan batalkan. Tinggalkan tak, itu masalah dia. Nazar dengan sumpah dia tak boleh tinggal macam tu je. Pasal asal dia macam tadi lah, macam Abu Daud kata, memang ada hadis lafaz yang datang tinggalkan saja. Tapi masalahnya sekarang Nabi SAW pernah suruh orang tu apa? Kafarah sumpah. Okey, kafarah. Jadi kafarah tadi perlu tetap berjalan. Tak boleh kita tinggalkan. Pasal itu adalah di antara yalah, supaya akan datang tidak lagi kita bermain dengan nama Allah. Kau tak asyik mudah-mudah sumpah je, tak jadilah. Tak jadilah, mana boleh tu. Dan sebab itu kita kata kena batalkan kafarah tadi sebagai tanda apa? Pasal tak boleh kita mengambil benda tu sebagai benda permainan. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok depan. Tengok depan. Pasal semua orang ada iPad, ada apa, semua nak buka. Tengok depan. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Tidak mengambil hukum Allah Ta'ala ke atas kamu dengan benda yang lara pada sumpah-sumpah kamu. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Tapi Allah Ta'ala ambil hukum ke atas kamu dengan apa yang kamu ikat dengannya, kamu simpulkan padanya dengan sumpah-sumpah tadi. Mana kamu i'tiqadkan, kamu pegang untuk lakukan dengan sumpah-sumpah berkenaan. Maka kamu sudah buat macam tu, fakaffaratuhu, mengkafarah dia it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir, seorang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada benda yang sederhana apa yang kamu beri makan keluarga kamu. Kalau makan kek, ya kek mahal, beras mahal, semua beri makan. Jadi ambil benda pertengahan lah, benda yang pertengahan kita bagi dia makan. Kalau awak kaya, secret recipe makan. Jenuh juga kan, mahal tu kan. Untuk makan zuhur, makan tengah hari 10 orang. Ya, katakan. Okay, tapi kan itu yang sederhana, dan actually itulah dia. Kalau itulah sederhana benda kita makan, paling murah secret recipe. Ataupun pertengahan secret recipe. Paling murah lagi kuih lopis, ataupun kuih apa, tepung belita. Yang paling mahal lagi lah, si Arab sebagai kan. Dia nak ambil pertengahan lah. Dia belanja bawa seorang miskin tu pergi makan sikit resepi, bayar. Tu dia besok bawa seorang lagi. Kan, kira habis sekali kan. Jadi Allah, tapi benda yang sederhana kau makan ahlikum, kalau tak boleh beri makan, au kiswatuhum, ataupun apa, pakaian. Sederhana lah, apa yang sederhana. Ada yang mahal sungguh, ada yang ni yang pertengahan. Apa pertengahan kita buat belanjakan pakaian kita? Berapa jumlah? Baju kita paling mahal berapa? Baju Melayu paling mahal. Baju Melayu paling mahal. Macam mana? Tak, bagi yang kita pakai. Yang kita pakai. Contoh kalau kata orang tu pakai baju Din Wahab, RM200 lebih kurang. Tak sungguh. Pasal Casteller 190. Lebih kurang macam itulah. Kalau yang lain tak ada. Kalau dia pakai baju Melayu je, ambil yang rendah sikit. Okay, apa benda kita pakai. Tapi jangan bagi baju Melayu pada akak. Orang miskin tu perempuan, dia kan betul-betul bagi dia, akak ambil baju Melayu ni. Tak boleh lah. Maksud dia bagi dengan jumlah nilai. Faham tak? Ini bagilah baju kurung pada abang, baju Melayu pada akak. Nak pakai macam mana? Akak kata saya tak boleh pakai baju ni. Pandai akak lah. Tak boleh kan. Bagi benda tu mana pakaian. Apa benda pakaian? Okey, 10 orang. 10 orang. Kalau makanan tadi apa 2 kali kenyang 2 kali kenyang. Bila it'am macam fidyah ta'am miskin kan. Maksud dia 2 kali kenyang. 2 times. Makan pagi tengah hari atau tengah hari malam. 2. Okey.
Atau kalau ikutkan 600 gram. Kalau dia kata ada paru-paru apa program yang nyatakan 600 gram 2 kali ni. 2 kali ni. Atau setengah daripada 1 cupak. Dia ikut kita makan apa. Kalau kita makan apa cornflake. Taklah sekali lah. Actually kalau zaman dahulu bila beras ada, orang miskin ni dia makan tak kisah. Beras tu ada campur minyak dengan garam, dia kenyang. Kita je makan tak ada ayam, tak ada itik, tak nak makan. Tak ada itik kan. Tak ada ayam, dia kecil dengan ada. Kan, mak masak ayam je macam tak ada ayam kan. Telur je. Mak bagi ikan goreng pun bercakap banyak. Kalau orang miskin tak. Orang miskin kadang-kadang actually tu kadang-kadang. Okey, ni tajuk dia. Kadang-kadang kita bukan meletakkan tidak orang kata bagi makan teruk sangat apa pada orang miskin ni, kadang-kadang dia redha dengan yang sedikit. Okay, Aisyah radhiyallahu anha bila dia kata apa, Nabi kata anzilun nas manazilahum, letak manusia pada tahap mereka. Bila dia pernah makan, bila tu dia bagi orang kaya letak makan sini, lepas tu orang miskin makan situ. Lepas tu dia kata, Aisyah kenapa kau asingkan, tak campur je. Aisyah kata Nabi suruh letakkan manusia pada kedudukan mereka. Pasal yang kaya ni kalau aku bagi macam tu dia tak redha. Yang miskin tadi dengan macam tu dia redha dah, dia happy gila. Dah sedap sangat dah dia makan. Bahkan dia sedap lagi daripada ini. Yang ini tak boleh makan nasi banyak. Contoh kalau kita kan, yang kaya-kaya ni bagi makan nasi banyak tak boleh. Makan. Oh, air tak boleh, air suku cawan je. Saya tak faham macam mana boleh kenyang. Sampai sekarang saya tak faham. Bila tengok orang tu makan, ke portion kedai kan makan banyak tu, kenyang ke? Itu yang kata macam makanan hotel kan, 1 sudu, 3 sudu. Saya katakan dia buat satu kecil je. Saya kata kenyang ke? Saya cakap bini saya, kenyang ke makan banyak tu? Dia kata tu banyak kali. Banyak kali kan, satu portion tu kecil. Kadang-kadang pergi restoran nak makan kan, kedai pelik-pelik ni, saya kata apa daging paling banyak? Mana paling besar? Kalau gelas air mana paling besar? Tak ada besar, ini je paling besar. Tak ada besar lagi. Kita ambil 2-3 lah. Masalah lah kan. Dia kadang-kadang memang terbiasa. Portion makanan tadi kan dia macam sikit macam tu kan. Besar tu je. Saya cakap sedap ke? Kan? Makan sikit gila. Saya pelik je kak. Ya, kan? Ya, dia tak boleh makan dah. Sebenarnya itu yang makanan hotel dia sikit. Pasal orang yang kaya tu banyak. Kalau tak boleh kurang garam, ini kurang sekian, tak ada sekian, darah tinggi, kecil manis, jantung, arteri jantung tu dah keras, tak boleh dah blok, habis dah. Makan je terus mati. Dengan sebab itu dia tak makan. Itu cerita dia. Yang orang miskin ni, arteri darah dia lembut, elok. Kan dia makan melantak banyak gila pun dia so happy je. Garam minyak, seriously kolesterol tinggi gila. Ya, kolesterol lah, kalau minyak masak tak apa kot. Kalau minyak binatang tu ada kolesterol lah. Kolesterol ni sebenarnya minyak tepu, lemak tepu yang ada pada binatang saja. Kalau orang tu tulis minyak sawit kosong, tak ada kolesterol, minyak jagung, memanglah tak ada. Pasal benda tu hanya pada binatang. Payah betul lah. Yang kadang orang kita kan pegang tak ada kolesterol. Soalan apa dia tu? Minyak canola, memanglah tak ada. Ilah syarikalah. Pelik betul. Kadang-kadang tak logik tu. Orang suruh belajar tak mau. Kena kelentong, tak ada kolesterol. Soalan awak jual apa? Air. Macam jual air mineral tak ada kolesterol. Sama lah macam tu cakap. Baik tampak je air mineral tak ada kolesterol, minyak masak tak ada kolesterol. Memanglah tak ada. Soalan minyak apa? Kalau minyak sapi tu yelah kolesterol. Sebab apa? Sebab dia daripada binatang. Lemak tepu binatang tu ada, untuk tumbuhan tak ada. Pelik betul. Tapi anyway lah. Jadi dia yang ni direda dengan sedikit pun. Makan nasi dengan garam, happy. Yang ini bagi nasi tak boleh makan. Kan? Bagi nasi tak boleh makan. Kan? Letak garam lagi masalah. Letak minyak lagi masalah. So konsep meletakkan manusia pada tempatnya, ya ada. Memang kita, jadi pakaian apa yang direda kan, janganlah kita bagi pakaian buruk sangat. Memang ada keluar macam baru ni orang hantar dalam WhatsApp, dia kata janganlah kita jadi seperti orang yang menghadiahkan benda yang mahal kepada orang kaya, bagi barang reject pada orang miskin. Essentially betul, tak patut. We're not supposed to be like that. Macam kita je. Tapi masalahnya yang miskin tadi redha dengan benda tu. Yang kaya tadi bagi baju biasa, dia kan, supaya dia tak buat maksiat, dan kita bagilah benda yang setara dengan dia. Dan masa sama kena nasihat juga. Kadang-kadang sikit benda tadi, kecil mana sekalipun benda berkenaan dihadiah pada kita, kita kena terima. Bahkan Nabi kata dalam hadis Hasan, Nabi kata lau du'itu, kalau aku dipanggil ila zira'in au qura'in la ajabtu. Kalau aku diajak untuk makan kaki lembu,
atau kaki kambing, atau kaki kambing, kaki depan belakang kambing saja, atau dihadiah kepada aku, atau diajak aku makan, aku akan pergi. Tak ada macam, alamak, kaki kambu je lah. Tak ada. Tak ada, Nabi pergi. Walaupun benda tu kecil, walaupun biskut kering, maksud dia kalau orang tu hidang saya pun, anda pergi. Kena belajar, buang attitude perangai macam tak ada handkerchief tegak macam tu, tak boleh nak kibas-kibas, tak nak datang. Bagi kepala tu, kan? Pergi. Walau kecil mana sekalipun, kenduri orang tu, pergi. Walaupun makan tak kenyang, pergi. Ini kadang-kadang pergi nak kena ada kelas dulu, ada tak waiter tolong tuangkan air. Ketuang pula dari kanan, tak dari kiri. Kalau tengok dari kiri, budak tak belajar etika penuangan air ke? Masalah betul. Kan, tapi lah faham. Jadi pergi, okey. Dia kata au ataupun tahrir raqabah, bebas orang hamba wanita. Kalau kita ada hamba, bebaskan. Faman lam yajid, siapa yang tak ada, tak dapat. Nak tebus sumpah ni. Fasiyamu salasati ayyam. Maka puasalah 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah penebus sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Wahfadhu aymanakum. Peliharalah sumpah-sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikian Allah Taala terang pada kamu ayat-ayatnya, moga-moga kamu akan syukur. So konsep berkenaan dengan sumpah ni pegang ni ayat ni. Ayat kita Al-Baqarah tadi 224 tu, okey. Tak terangkan berkenaan kafarah tu macam mana. Sini terangkan. Kenapa tengok sini. Jadi kita reference, cross reference dengan dua-dua tadi. Jadi nazar punya dalam hadis Nabi. Nabi kata nazrin. Okey. Dalam Sahih Muslim dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis nombor 1645. 1645 tu lah, 1645, daripada Uqbah bin Amir, daripada Rasulullah SAW, qala, baginda bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarah untuk nazar, kafarah untuk sumpah. Mana kafarah untuk nazar adalah kafarah untuk sumpah. So kafarah sumpah Al-Maidah 89. So kalau kita bernazar, tak boleh buat, tebus dengan cara yang sama. Yep. Hadis Nabi kata yang ada perkataan kata bila sembelih kambing sama seperti terkejutlah pula. Dia mana? Ni Nabi kata. Sabda Nabi. Kita nak pegang mana lagi? Saya bertanya seorang ustaz, lepas tu dia jawab, buat mana ni? dia kambing sama seperti akikah. Jangan buat mana. Hadis nak buat mana? Hadis nak buat mana? Kalau dia cakaplah pendapat dia, hadis nak buat mana? Hadis ni kita tak mana. Tu kata kafaratun nadri kafaratul yamin. Penebus kafarah untuk nazar adalah kafarah untuk sumpah. Senang cakap yang tu. 1645. Jumpa ustaz tu baca balik pada dia. Tapi jangan cakap saya aja. Okey. Kalau nanti kena cari pula. So ustaz ni salah juga. Tadi kafarah tu yang bagi orang makan, atau pakaian, atau bebas hamba, atau puasa 3 hari. kita buat yang mana dulu yang mampu? Serta atau bagi orang makan? Okey, kalau ni dia actually dia tak datang dalam ini, dia tak datang macam dalam ayat tentang kafarah untuk zihar dan sebagainya. Yang mana kafarah zihar atau kafarah bunuh orang, dia kata faman lam yajid faman lam yastati'. Yang ini tak sebut. Pasal dia kata atau berbeza dengan yang tu. Yang tu dia kata kalau tak boleh buat ini. Kalau tak boleh buat ini. Kalau tak jumpa hamba, ini. Maksud dia dekat situ mulakan dengan yang first one, yang besar, sampai last sekali baru kata yang kecil sekali. Puasalah. Ini puasalah. Di sini the shortest one atau tapi kalau kita rasa harta kita banyak, kita kuat kedekut, dan keluarkanlah sedekah. Itu kena tengok juga. Seorang manusia tadi kena pandai pilih apakah benda yang untuk baiki hati dia. Faham tak? Kalau hati dia kedekut banyak. So bila dalam perkara ni, puasa sendiri ataupun pergi umrah sendiri atau bersedekah, mana dia rasa kedekut?
Buat yang dia rasa kedekut tu. Faham tak? Buat yang dia rasa kedekut. Buat untuk orang lah. Kalau dia kata kita pergi sendiri, kita happy. Ada orang kata macam duit banyak kan. Pasal kan kita nak terangkan, kita syaitan datang masuk kacau manusia ni pada 7 pintu. Antara 7 pintu was-was yang dia masuk adalah di antaranya pintu marjuh. Pintu benda yang kurang patut. Ada patut, kurang patut. Contoh macam tadilah dia kata dia kerana pergi umrah ni akan menghapuskan dosa. Tapi kat situ masih lagi dia happy untuk diri dia. Macam kan pergi jancung, minum air dalam kapal terbang sebagainya. Dia cuba kalau bagi kat orang lain, apa perasaan hati dia? Macam rasa dia nak pergi duit aku. Buat yang tu. Buat yang tu. Jangan buat yang satu lagi. Kalau buat yang satu lagi, dia macam apa buat pembersihan diri sambil happy-happy je. Yang satu lagi, dia betulkan balik hati dia yang silap. Okey? Jadi memang dia kata benda kenaan tidak adil. Dan akhir dia kata wa qauluhu, dan firman Allah Taala lepas tu walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tapi Allah Taala ambil hukum ke atas kamu dengan apa yang dikerjakan oleh hati kamu, iaitu berkata Ibn Abbas dan Mujahid dan lebih daripada seorang, ramai lagi, dia kata itu orang itu bersumpah di atas satu perkara sedangkan dia tahu benda itu bohong. Okey. Dia tahu benda itu bohong tapi dia sumpah juga. Okey. Dia masalah. Dan berkata Mujahid selainnya, ia seperti firman Allah Taala walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, tapi ia ambil hukum ke atas kamu dengan apa yang kamu ikat dengannya sumpah-sumpah berkenaan. Al-Maidah 89. Wallahu ghafurun halim, Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Okey? Dan dia itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Kalau mereka tersilap, maka bertaubatlah. Jangan kita duduk diam dah, salah ni biarlah nak hadap depan Allah Taala. Tak. Salah, bertaubat. Halim, amat lembut terhadap mereka. Maka bayangkan Allah Taala ni tidak akan nak kita lari sebenarnya. Dia nak kita datang balik. Bukan dia suruh kita lari. Tapi banyak orang salah faham, dia ingatkan lari itu selamat. Tak, lari tak selamat pun. Tak kira gimana. Maksudnya kita lari ke mana pun, kita balik kepada Allah Taala, bukan balik kepada tempat lain. Sebab itu bila kita buat maksiat, buat dosa, patah balik kepada Allah Taala, bertaubatlah. Bukannya kerja kita pergi lari. Lari lah. Gimana pergi London? Dengan Allah Taala tak matikan kita. Kan? Ini masalah dia. Pasal banyak orang salah faham. Lari daripada Allah Taala tu, dia lari kepada Allah Taala je. Lari daripada Allah Taala tak boleh. Kita buat maksiat, bertaubat. Rasa takut, pergi balik pada dia. Bukannya kita pergi tempat lain. Jelas? Okey, baik, kita berhenti kat sini. Ustaz, ya. Yang tadi itu kena beri makan kepada 10 orang miskin. Ya. Itu boleh bagi dalam bentuk buah ke? Para ulama nyatakan dua. Okey, dua perkara kat sini. Bila tentang tajuk benda suruh bagi makan, kalau boleh bagi makan. Pasal Allah Taala suruh bagi makan. Kalau anda kata macam beli zakat, jangan bagi makan. Zakat kena bagi possession pada dia. Macam apa yang duit kita kata zakat dia harta, duit. Dan bagi duit tu pada dia, suka hati dia buat apa. Bukan kita bagi makan pada dia. Adapun bila dalam Quran Karim datang untuk bersuruh beri makan, contoh macam kafarah, apa fidyah puasa, atau kafarah untuk orang yang bunuh orang, atau untuk apa, ataupun untuk yang apa, bukan bunuh orang, yang orang yang apa, zihar isteri dan sebagainya kan. Kalau bunuh orang dia dua je, bebas hamba atau puasa. Tak ada bagi makan. Jangan kata orang yang zihar isteri dia 60, ataupun orang bersubuh siang hari Ramadan, suruh beri makan, beri makan. Dia kena action dia beri makan. Mesti makanan. It's not actually mesti benda lain. Mesti makanan atau pakaian. Macam beri beras. Bagilah makanan. Beras boleh. Boleh. Actually beri makanan boleh. Itu kata beri makanan tadi, ataupun yang lebih baik masak makanan bagi dia makan. That's the best. Kita baik. Macam pakai pun kita bagi baju je. So dia pakai sendiri, kita pakai kan. Sebenarnya tapi dia terbaik ialah, yang terbaik kita buat makanan lepas buat makan. Tapi kalau dia tidak, ni kita serahkannya. Kita serahkan beras tadi. Dia letakkan macam tu sebenarnya. Actually atas dasar aku tak nak bagi kau. Aku letak pada macam itulah. Macam itulah keadaan dia berdasar lah tu. Kalau kau datang sini aku buat macam ni. Dia kata itu. Itu walaupun kita kata sebutan macam tu, actually benda tu within your heart you don't want to give him lah. Saja dia. Walaupun kita kata sebutan lafaz saja, mungkin dia kata demi Allah kan. Dia kata dia kata kalau dia kata benda berkenaan dia kata sebut dengan berkaitan Kaabah kan, dia kata fi taj Kaabah. Benda tu lafaz sebut memang tak sebut kat situ sumpah. Tapi dikira oleh para sahabat benda tu sumpah. Kalau aku minta lagi jadi sekian-sekian. Something like that. Lafaz macam tu pun dikira sebagai benda berkenaan dia. Kalau awak sekian, saya sekian. Dia macam tu, macam tak semestinya kena wallahi dan sebagainya. Dia tak ada. Memang dengan wallahi berjalan. Tapi kalau orang tu berjanji untuk tidak buat benda baik dan sebagainya, samalah.
Demi Allah saya tak nak puasa. Mana boleh? Okey, kuliah khas Ustaz Muhammad Asri Sobri. Sabtu 19 Julai, terorisme, Wahabi dan terorisme, siri 1. Dan Ahad 20 hari bulan, Wahabi dan terorisme, siri 2, 11.30 pagi. Yayasan Taklim akan bercuti mulai Isnin 21 hari bulan sehingga Jumaat 8 Ogos 2014. Kelas akan bermula semula pada Sabtu 9 Ogos 2014. Kelas bermula 9 Ogos. Yayasan Taklim buka 8. Office ada 8. Ya. Kan nanti nak boleh ambil buku ke, nak beli kuih ke dan sebagainya. Kuih raya tak cukup dan sebagainya, boleh datang 8 bulan. Itu maksud dia. Kelas mula Sabtu 9 Ogos 2014. Kelas Ustaz Kariman mula Jumaat 15 Ogos, lambat lagi. Ustaz Kariman tak datang pun, datanglah juga kelas lain. Mana? Salah, 9 adalah Sabtu. Sabtu ada. Saya ada kelas ni, tafsir maudhu'i. Okey, siapa ada kelas ni? Okey, dan yang ini akan datang ni 19 20 Julai 11.30 pagi. Siapa yang ada kelapangan dan sebagainya, kalau tak pergi iktikaf, maka datang. Ya, dia datang untuk apa, dengar apa syarahan Ustaz Muhammad Asri Sobri. Okey, soalan lain? Tak ada Baik, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.